Hang lapar, hang pergi 7E, hang pakai seluar pendek dan hang nak beli Maggi. Tiba-tiba orang tangkap gambar hang. Hang nak beli Maggi ni, tapi orang tangkap gambar hang. Istanbul, Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Ayah. Kepada yang baru sampai ke channel Ayah, nama Ayah Mehmet Izzuddin Go, diaspora Malaysia yang menetap di Istanbul, Turki. Untuk konten hari keempat lockdown di Turki ni, Ayah nak sambung kembali video sebelum ni yang menjawab soalan macam mana Ayah boleh masuk ke MS Studio. Kalau korang dah tonton video tu, mesti korang tahu kan yang Ayah jumpa dengan Mat Lutfi ni adalah di London pada 2019. Dan selepas perjumpaan kami tu, Ayah pun balik ke Malaysia sekejap dan masa itulah Ayah pergi ke MS Studio untuk rekod video di office mereka. Tapi sebenarnya masa perjumpaan Ayah dengan Mat Lutfi tu, apa yang kami bincangkan? Sebab perbincangan kami malam tu sampai pukul 1 pagi lebih kurang. Kalau lah Mat Lutfi tak diajak untuk balik semula ke bilik, rasa sampai ke pagi lah ya bersembang dengan Mat Lutfi kat situ. So kita mulakan dulu dengan persoalan yang Mat Lutfi tanya kepada Ayah. Antara soalan yang Mat Lutfi mula tanya pada Ayah adalah, Ayah ni terlibat dengan mana-mana organisasi tak? Contohnya macam PAS, UMNO, ABIM, apa lagi gerakan-gerakan di Malaysia. Dan sebenarnya bila Mat Lutfi tanya soalan ni kepada Ayah, ia mengingatkan Ayah kembali tentang zaman belajar dulu. Zaman Ayah belajar dulu adalah pada tahun 2005 sampai lebih kurang 2010. Itu zaman di mana Ayah betul-betul aktif belajar di universiti. So bila zaman kita belajar ke universiti ni, memang masa ni lah abang-abang senior kita recruit kita masuk persatuan ni, masuk persatuan ni. Dan kalau korang nak tahu lebih mendalam tentang macam mana senior-senior recruit pelajar-pelajar baru ni untuk masuk ke persatuan ni dan persatuan tu, korang boleh tengok sendiri video yang Mat Lutfi buat lebih kurang 10 tahun yang lepas waktu Mat Lutfi sendiri belajar di Australia. Link video tu Ayah letak dekat sini. Terus terang masa tu Ayah jawab dekat Mat Lutfi, Ayah memang tak ada terlibat dengan mana-mana persatuan. I'm a free man, I walk by myself. Ayah tak ada terikat ataupun attach dengan mana-mana pertubuhan ataupun organisasi. Tak kira lah organisasi Akatsuki ke ataupun apa-apa organisasi politik di Malaysia. Selama Ayah hidup 16 tahun di luar negara ni, memang itulah movement yang Ayah buat. Kebiasaannya Ayah bergerak sendiri. Tapi nak ceritakan tentang perbualan Ayah dengan Mat Lutfi malam tu, memang ke sana ke sini. Sampaikan kami bercerita sama ada bumi di bulat ataupun flat. Sampai ke tahap tu kami bercerita malam tu. Dan Ayah ada tanya Mat Lutfi tentang konten apa yang sesuai untuk dihantar ke MS Studio. Yalah, sebab masa tu memang Ayah berniat untuk hantar konten ke MS Studio, dan it was one of the reason kenapa Ayah nak duduk bersembang dengan Mat Lutfi malam tu. Dan Mat Lutfi dia bagi satu jawapan yang sangat mudah. Hang tahu pasal apa? Hang tahu pasal bumi ni bulat. Okey? Hang rekod video. Hang tahu pasal negara Bosnia. Hang rekod pasal Bosnia. Hang tahu pasal apa? Hang tahu pasal London. Okey, hang rekod pasal London. So, it's very simple like that. Apa saja yang korang tahu, korang boleh submit video ke MS Studio. Tapi kalau korang nak perkongsian korang tu ditonton oleh lebih ramai orang, korang kena pastikanlah konten korang tu bermanfaat. Dia sebenarnya dua faktor yang Ayah nampak macam mana untuk pastikan video korang itu ditonton oleh ramai orang ataupun viral ataupun boleh masuk ke trending tab adalah konten tu kenalah betul-betul bermanfaat dan juga dalam masa yang sama berkaitan dengan isu semasa. Nak cerita tentang konten yang bermanfaat ni, korang boleh tengok sendiri video yang paling banyak ditonton di MS Studio, iaitu video tentang Mahsuri yang speaker dia adalah Sis Shamira ni. Ayah dapat tahu daripada Sis Shamira yang video dia ni bukan sahaja jadi video yang paling banyak ditonton di MS Studio, tapi video ni juga pernah menduduki tangga kedua YouTube trending Malaysia. Sedangkan adakah video ini berkaitan dengan isu semasa? Tak, tapi dia sangat bermanfaat sebab dia menceritakan tentang fakta Mahsuri yang merupakan ikon kalau orang pergi ke Langkawi. Sebenarnya Ayah secara personally tahu tentang sumpahan Mahsuri sahaja, parang jarak, parang terkukur. Tapi adakah Ayah tahu tentang latar belakang Mahsuri, tahun bila berlakunya sumpahan Mahsuri ni? Sebenarnya ramai orang tak tahu benda ni, dan ia pula berkaitan dengan legasi bangsa Melayu itu sendiri. Dan begitu jugalah dengan video yang dibuat oleh Khalid Ker ataupun lebih kenali dengan sebagai Kecik tentang bulu yang berada di tepi eskalator. Apakah kegunaan bulu tersebut? Bayangkan video ni boleh trending dan masuk ke YouTube trending Malaysia. Kalau korang fikir, adakah ia bermanfaat? Kalau korang rasa benda ni tak bermanfaat bagi korang, ia ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi ramai orang sebab ramai juga sebenarnya orang terfikir apakah fungsi bulu yang berada di eskalator tu. Lagi antara benda yang cerita dengan Mat Lutfi pada malam tu juga adalah tentang bosan. Ya, tentang kebosanan. Sebab Mat Lutfi ni dia sebenarnya, bila Ayah borak dengan dia malam tu, baru Ayah tahu karakter dia sebenarnya adalah dia tak boleh tahan dengan kebosanan. Sebab Ayah tahu Ayah ada seorang kawan berbangsa Arab yang dia memang tak boleh bosan. Kalau boleh dia nak buat something, dia tak boleh duduk diam, dia tak boleh bosan. Bila Ayah berborak dengan Mat Lutfi malam tu, baru Ayah tahu yang Mat Lutfi ni sebenarnya dia ada karakter macam kawan Ayah tu, dia tak boleh bosan. Mat Lutfi sendiri kata dia tak boleh duduk dalam flight lama-lama, dia tak minat duduk dalam bus lama-lama, dia tak minat nak travel ni. Sebab tu kalau wife dia tak ajak dia untuk travel ke Europe pada Disember 2019 tu, dia tak pergi. Tapi dia pergi tu adalah untuk menemankan isteri dia sebab dia tak suka duduk dalam bus lama-lama, duduk dalam flight lama-lama, sebab bagi dia benda tu adalah sangat membosankan. Dan sebab tu lah kalau korang tanya Mat Lutfi kenapa dia buat YouTube, korang akan dengar jawapan dia buat YouTube adalah kerana dia rasa sangat bosan
waktu dia zaman belajar dulu. Ya, ayah sendiri pun pernah merasa bosan. Ayah ingat pada zaman ayah belajar dulu, pada tahun 2007, pada musim panas, ayah pernah rasa satu bosan yang menyebabkan ayah rasa nak menangis sangat masa tu. Korang cuba bayangkan, pada zaman 2007 dulu, smartphone memanglah tak ada, Facebook baru keluar, dan kalau rumah korang tak ada TV, memang korang tak boleh buat apa lah. Pada masa tahun 2007 tu, ayah baru 2 tahun mula duduk di luar negara. 2007 tu pun ayah baru lagi migrate. Memang rumah ayah tak ada TV lah. Pada masa tu juga musim panas, housemate ayah semua balik pulang ke Malaysia, melainkan ayah seorang tak balik pulang ke Malaysia. Ayah tinggal di rumah seorang-seorang masa tu. Tak ada apa yang ayah boleh buat. Nak main internet, komputer tak ada lagi. Even masa tu ayah tak pakai laptop pun lagi. Bayangkan pada tahun 2005 tu, angkatan yang datang bersama dengan ayah untuk pergi sama belajar ke luar negara masa tu, hanya ada seorang je yang ada laptop. Ini memang cerita lama, tahun 2005, hanya seorang je yang ada laptop. So ayah boleh faham sangat erti kebosanan yang Mike Luffy sebut waktu zaman dia belajar di Australia dulu. Walaupun Mike Luffy ni agak muda sikit daripada ayah, tapi era yang kami belajar tu adalah lebih kurang era yang sama sebenarnya. Apa yang ayah ada masa tu hanyalah buku-buku, dan ayah ingat lagi waktu ayah merasa kebosanan yang sangat teruk masa tu, apa yang ayah buat adalah ayah ambil pen dan tulis pada buku tentang peristiwa ayah merasa bosan yang sangat-sangat teruk masa tu. Bosan yang sangat kritikal sampaikan ayah nak menangis. Berbeza sungguh zaman tu dengan zaman sekarang, di mana zaman sekarang ni ayah tak tahu bila kali terakhir ayah merasa bosan. Cuba korang tanya diri korang betul-betul, bila kali terakhir korang merasa bosan? Ayah sendiri tak sempat merasa bosan sebab zaman sekarang ni kita ada smartphone, kita ada laptop, kita ada Netflix, dan kita boleh buat macam-macam benda bila kita ada masa lapang. Contoh macam ayah, bila berhenti saja buat kerja, boleh terus buka handphone, boleh tengok YouTube, boleh tengok Instagram, boleh tengok Facebook, dan dia tak sempat langsung untuk menjadikan ayah bosan. Dan ayah rasa itulah sumpahan kepada kita zaman sekarang, disebabkan kita sukar dah untuk merasa bosan. Syekh Hamzah Yusof dia ada sebut tentang perkara ni, yang bosan ni sebenarnya adalah satu keperluan. Kalau kita tengok ilmuwan-ilmuwan Islam di zaman Islam dulu, kenapa mereka invented satu benda yang baru adalah kerana mereka merasa bosan. Sebab bila kita merasa bosan ni, kita akan mencari apa kita nak buat. Begitulah juga dengan ilmuwan di zaman Islam dulu, mereka banyak create benda-benda yang baru adalah disebabkan kerana kebosanan. Ini adalah apa yang disebut sendiri oleh Syekh Hamzah Yusof. Sebab pada zaman tu bukanlah seperti zaman sekarang. Bayangkan 2005 saja yang boleh merasa bosan setahap tu disebabkan tak ada apa dah nak buat pada cuti musim panas. Bayangkan sendiri dengan orang yang hidup di zaman silam, yang tak ada internet, yang tak ada televisyen, bila mereka henti bekerja, mereka hanya duduk di rumah. Ya, jadi kepada korang semua yang sempat merasa bosan di zaman sekarang ni, ayah nak ucapkan tahniah, sebab sebenarnya apa yang korang dah achieve tu adalah sangat magnificent. Sebab zaman sekarang ni sangat suka untuk merasa bosan. Dan betul lah, bosan ni sebenarnya adalah sebuah keberkatan, disebabkan kalau korang tengok balik, kalaulah Mike Luffy tak merasa bosan ketika dia berada di Australia dahulu, nescaya dia tidak akan buat video-video dan upload ke YouTube. Kalaulah tak kerana dia upload video ke YouTube, tidaklah orang kenal dia sebagai Mike Luffy sekarang. Dan kalaulah tak kerana orang kenal dia sebagai Mike Luffy, tidak tertubuhnya MS Studio, dan tidak akan adalah konten-konten yang menghiburkan kita. Dan kerana kebosanan Mike Luffy itulah dia berjaya membina sebuah studio yang bukan sahaja dapat menghiburkan kita dan memberi info kepada kita, tapi juga dalam masa yang sama dapat memberi peluang kepada tim-tim MS Studio untuk bangun pagi dan pergi office untuk bekerja di MS Studio. Bayangkan, inilah keberkatan daripada kebosanan sebenarnya. Seterusnya, soalan yang paling sangat ayah nak tanya kepada Mike Luffy adalah, kenapa Mike, kenapa hang dah tak muncul dah dekat YouTube? Untuk pengetahuan korang, Mike Luffy memang tak mahu lagi dah keluar ataupun muncul di YouTube ataupun di mana-mana platform di YouTube, disebabkan Mike Luffy sendiri dah tak nak dah famous dan dia dah tak nak dah jadi terkenal. Itulah yang Mike Luffy jawab kepada ayah. Sebab apa? Sebab Mike Luffy kata, okay, hang bayangkan, hang lapang, hang pergi 7E, hang pakai seluar pendek dan hang nak beli Maggi. Tiba-tiba time hang bayar dekat kaunter tu, orang tangkap gambar hang. Apa hang rasa? Hang nak beli Maggi ni, tapi orang tangkap gambar hang. Apa hang rasa? Itulah ungkapan yang lebih kurang sama yang Mike Luffy ceritakan kepada ayah, di mana dia nak pergi beli Maggi je ni dekat 7E, tapi orang tangkap gambar dia. Dan disebabkan itulah Mike Luffy sekarang dia dah tak nak terkenal, sebab dia rasa dia dah cukup dah apa yang dia dah lalui sebelum ni sebagai seorang selebriti. Dan sebab itulah kalau korang request untuk Mike Luffy keluar lagi di MS Studio, terutamanya waktu MS Studio mencapai 1 juta subscribers tu, korang boleh baca banyak komen orang tulis minta supaya apabila MS Studio cecah 1 juta nanti, mereka nak tengok Mike Luffy keluar buat satu video. Tapi on behalf of Mike Luffy, ayah nak jawabkan kepada korang semua yang memang apa yang korang request tu tak akan berjaya, sebab Mike Luffy sebagaimana yang saya cakap tadi, dia tidak lagi mahu keluar di mana-mana platform di YouTube. Dan antara lagi satu soalan yang ayah tanya kepada Mike Luffy pada malam tu, apa tujuan akhir kepada MS Studio? Soalan dia agak sedikit philosophical. Apa tujuan akhir kepada MS Studio? Maksud ayah adalah Mike Luffy dia bangunkan MS Studio, dia dapatkan banyak subscribers, apakah tujuan terakhir daripada kesemua benda ni? Dan Mike Luffy pun memberi ayah satu jawapan yang sebenarnya ayah agak tak puas hati dengan jawapan tu, tapi dalam masa yang sama ayah berpuas hati juga.
tak puas hati dan baru puas hati dengan jawapan tu. Tapi ayah rasa tak perlulah ayah kongsikan jawapan Mak Lutfi kepada soalan yang ayah tanya tu. Anggaplah ia sebagai big secret between me and Mak Lutfi. Tapi kalau korang jumpa ayah depan-depan in this real life, korang bolehlah tanya ayah soalan tu, dan insyaAllah ayah akan beritahu korang apa dia jawapan yang Mak Lutfi jawab kepada ayah pada malam musim sejuk di London tersebut. So ayah rasa itu saja konten untuk kali ni. Walaupun video ni agak ringkas, harapnya ia dapat menjawab persoalan kenapa korang dah tak nampak dah Mak Lutfi di YouTube dan di channel-channel lain. Dan kepada korang yang belum subscribe channel ayah ni, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan butang notification di sebelahnya. Dan kalau korang masih belum tengok lagi bahagian pertama macam mana ayah boleh masuk ke MS Studio, korang boleh tengok dekat video ni. Dan kalau korang nak tengok video YouTube Rewind MS Studio sempena 1 juta subscribers, korang boleh tengok dekat video ni. Sementara itu, ayah nantikan korang semua di Istanbul sehingga COVID-19 tamat nanti. Kita solat sama-sama di dalam Masjid Hagia Sophia. Jumpa korang semua di Istanbul ataupun jumpa korang semua di dalam salah satu video ni.